Hormati pengurusi majlis, soalan yang pertama tentang realiti. Memang realiti ini terang-terang melanggar perjanjian, melanggar perlembagaan, melanggar undang-undang. Terang-teranglah melanggar proses demokrasi, konsep demokrasi. Terang-terang. Memang bila berlaku tubuh Malaysia tahun 63, yang ada petroleum ialah Sabah dan Sarawak. Terengganu tak ada lagi. Masa tu kerajaan pusat nak ambil hasil petroleum Sabah dan Sarawak. Berlaku krisis antara kerajaan pusat dengan Sabah dan Sarawak. Kerana kerajaan mengikut peraturan asalnya, konsep federalisme kita, hasil-hasil bumi ialah milik kerajaan negeri. Itu asalnya. Hak negeri. Yang ada atas tanah ni hak negeri. Itu asalnya. Laut tak ada lagi. Jadi bila kerajaan pusat nak ambil itu, timbul krisis. Krisis, maka berlakulah perundingan perbincangan. Ini saya dapat maklumat betul Saleh Habas, Tengku Razali dan lain-lain. Mari kita bersamalah dalam kerajaan. Masa itu Tun Razak. Akhirnya nak selesai sehingga Sabah dan Sarawak cabur nak keluar Malaysia. Sebab itu. Akhirnya dipersetujui buatlah Aksa Petroleum, perjanjian petroleum. Perjanjiannya kalau ada hasil petroleum mana-mana negeri di seluruh Malaysia ni, terserah pada satu syarikat yang ditubuhkan, Petronas. Petronas. Kemudian hasil ni hendaklah dibagi 5% pada negeri, 5% pada pusat. Yang baki itu Petronas. Petronas pun pusat juga lah. Itunya. Dan semua ketua menteri, menteri besar, sign. Bersetuju atas pertujuan ini. Terengganu dapat minyak tahun 75. Dapat hasil petroleum. Dapatlah 5% Terengganu. Bila kita menang tahun 99, menang tahun 99, saya masih ingat lagi, saya hadir mesyuarat raja-raja. Mesyuarat Menteri Bertuah ada sama. Tun Mahathir, dia Perdana Menteri. Dia sebut, saya tak lupa lah, itu hak Terengganu dalam perjanjian. Kita tak boleh nak kata apa lah. Hak Terengganu. Masa itu harga minyak naik, Terengganu akan bertambah hasil. Tiba-tiba wakil UMNO Terengganu bawa usul dalam Perhimpunan Agung UMNO. Ini cerita. Wakil UMNO Terengganu, tak sebut nama lah, pemimpin Terengganu bawa usul Perhimpunan UMNO supaya rampas realiti ini. UMNO Terengganu. Lepas tu bila kita kalah 2004 tu, duk alik balik. Dia pun susah lah berjumpa dengan Tun Saleh Habas lah, nak bawa kemah-kemah. Tun Saleh kata tangan ni lah yang tulis ni. Jangan betul-betul. Ini berlaku. Kelantar pun tak boleh. Jadi apakah tindakan kita? Tindakan kitanya 3. Yang pertama tindakan agama. Kedua tindakan politik. Ketiga tindakan undang-undang. Agama ni Nabi kata doa orang kena zalim Tuhan terima. Kita buat sembahyang hajat lah. Kita buat sembahyang hajat, buat munajat, doa. Doa orang kena zalim Tuhan tak tolong, disebut Tuhan akan balas. Bila-bila masa tak tahu, mesti Tuhan balas. Ini kita kena percaya. Kemudian tindakan politik ni ialah kita berunding dengan kerajaan pusat. Ini dilakukan. Tuanku pun ambil peranan. Dilakukan. Dia berjanji tapi dia tak buat. Undang-undang bawa ke mahkamah. Mahkamah terpulang kepada bidang kuasa. Mahkamah macam mana tempat kita ni? Bukan itu. Dan dengan ceritanya kita nak menajat. Bila dengan nak menajat tu dia bayar dah sikit. Dengar takut kat menajat ni. Tu ada. Baru ni dia bayar. Bayar tak bayar habis lagi.
Kelantan pun dibayar. Bukan atas nama realti. Jadi langkah-langkah kita tu kita akan ambil. Ini semata-mata kerana kita ni parti Islam. Kalau kita bukan parti Islam, macam Sabah Sarawak tu tak ada masalah. Itu kita kena sedar. Itu nikmat Tuhan beri kita lah, ujian pada kita. Kita kena sabar. Namun demikian, Terengganu kita ni ada hasil-hasil lain lagi. Kena manfaatkan sumber-sumber lain yang ada di Terengganu. Antara satu maklumat yang terkini ialah nadi bumi. Satu sumber asli yang mahal nilainya dalam dunia hari ini. Di Malaysia banyak. Yang paling banyaknya di Terengganu. Tuan atur begitu. Ini masih dalam perbincangan. Ini ada lagi. Dan banyak lagi hasil-hasil lain, insya-Allah. Kemudian saya nak tambah tadi pada anak Terengganu, bukan anak Terengganu tadi. Dia undang-undang ni ada dua undang-undang bertulis, undang-undang budi bicara. Budi bicara. Bukan kita ikut yang bertulis ni bukan Quran dia, kita tak boleh pindah. Hak lain pada Quran boleh pindah. Kita kena sedar. Bukan berlaku di Terengganu tahun 59. Apa pun nak mereka Terengganu tahun 59. Dalam pilihan raya Malaysia ni Terengganu menang dulu sekali pada Kelantan tahun 59. Bila kita menang Terengganu, masa tu masalah tanah. Kalau Kelantan mesti orang Kelantan, bukan orang Kelantan tak boleh nak tu tanah. Kita Terengganu terbuka. Kerana nak bina kekuatan Terengganu, orang Kelantan boleh ambil tanah di Terengganu. Termasuklah bekerja dan sebagainya. Termasuklah Ustaz Kasim Ahmad daripada Pahang, bertugas di Terengganu. Ustaz Haji Zabidi Ali daripada Pulau Pinang, bertugas di Terengganu dan membina kekuatan di Terengganu. Termasuklah pelajar pegawai kerajaan, orang daripada luar duduk di Terengganu, kepakaran dia ada, ditolong Terengganu. Kerana kita bina pengkalan Terengganu ini bukan untuk Terengganu saja, untuk Malaysia. Dikatakan realiti ni pun, bila kita tanya Perdana Menteri, orang beritahu saya lah, dia orang tanya Perdana Menteri, pasal apa buat ke Terengganu begitu? Dia kata kalau kita pergi realiti ke Terengganu, PAS Malaysia ni kuat lah. Tu dah. Kita takut PAS ni kuat. Termasuk pahala DAP pun sama. Takut kita ni kuat. Ya kita sabarlah, insya-Allah. Benda tu berlaku. Masalah balik mengundi. Tadi soalan mula-mula dia dah ada. Ada timbul pula soalan ni. Kita melihat kepada keadaan. Di Kelantan, pilihan raya 2004, kita menang satu kerusi je. Simple majority. Satu kerusi lebih. Satu kerusi ni menang majority 2 undi. 2 undi. Cikgu suami Ersi balik daripada Sabah, berasa nak balik, dia mengundi, menang 1 dol, menang 2 undi. Cikgu ni balik. Ini. Di Kelantan ni dulu sangat bergantung dengan pengundi-pengundi perantau. Bergantung. Sekarang itu juga. Ini lihat kepada kewajaran. Tetapi PRU ke-15 berlaku suatu gelombang yang lain. Gelombang yang lain menyebabkan pengundi-pengundi muda berubah. Saya berlawan dengan puak-puak yang strategik dalam masalah ini, kerana saya melihat pilihan raya di Johor, pilihan raya di Melaka, saya melihat PRU ke-14, kita dapati mereka yang undi PS dalam PRU ke-13, undi protes kerana janji-janji bohong PS. Bila pilihan raya di Melaka, tiba-tiba PS tak tunai janji dia, tipu. Bila tipu, dia orang ni tak keluar undi. Dan undi kita meningkat di Johor. Meningkat ni ialah undi muda. Undi muda berubah. Dan sebab itu saya tak tumpu pada UMNO. Masa tu majoriti orang PAS ni kata kita kena kena bersama dengan BN, bersama dengan Barisan Nasional, bukan bersama dengan PN. Saya kata bersama PN dan BN dua-dua sekali. Saya tegas. Tegas. Saya sebut sinilah dalam mesyuarat.
memanglah dalam perlembagaan PAS ada satu bentukan perlembagaan PAS, presiden berhak, bukan diktator, presiden berhak menentukan strategi. Strategi. Saya tegas. Mereka tak sepu pun ada, orang lain pun ada. Kita tegas supaya kerjasama dengan PN dan WN, kerana mengambil kira pengundi muda. Tiba-tiba berlaku gelombang pengundi muda. Sungguh dalam raya ke-15 kita menjadi parti yang paling besar kerusi, 43 kerusi dapat. DAP 30, PKA dalam 30, UMNO tinggal 26. Kita paling besar. Itu perubahan, menandakan perubahan mula berlaku. Kalau ini berlaku, cuma kekurangan kita ialah di Patah Barak ni kita kurang undi. Ini boleh ambil strategi yang disebut tadi. Perantau tak balik, mengundi kawasan-kawasan di Patah Barak untuk menambah kursi kemenangan kita. Ini boleh dibuat. Lihat kepada keadaan. Sejauh mana pengundi muda ni perubahan dia. Perubahan fikrah, perubahan semangat, SU kita tak tahu. Tengok. Ini. Itu lihat. Jadi kalau perlu balik. Kalau perlu tak balik, Pulau Pinang baru boleh tawan. Kalau kena cara, Pulau Pinang boleh ambil balik. Orang Pulau Pinang tak balik mengundi, Johor tak balik mengundi, boleh tawan kawasan tertentu. Ini boleh. Salah satu daripada strategi. Tapi bukan kita nak buat, tengok keadaan. Tengok kepada bacaan politik. Yang penting ialah ahli-ahli parti taat pada parti. Bila parti arah, kena balik. Parti arah kata kena balik. Kalau parti kata jangan balik. Ini kesetiaan pada parti sangat penting. Sebab ada orang kita ni kuat sangat, bukan main duk daftar. Duk daftar tak ada nama. Kuat berapi kempen. Lepas tu hari pilihan raya dah ambil dengan kereta, dah pergi ngundi. Ini perangai ketaatan. Ini sangat penting. Jadi ketaatan itu sangat penting. Kalau ada ketaatan ini, insya-Allah apa strategi kita buat pun boleh berjalan dengan baik.